Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan kita punya uh, pembelajaran dalam masih lagi topik yang sama, iaitu unit 4, masa dan waktu. Kita akan belajar tentang soalan-soalan penyelesaian masalah. Bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah. Okey, contoh yang pertama. Soalannya, waktu mula ialah 30 Mac 2020 pukul 9 pagi. Waktu tamat 3 April 2020 pukul 3 petang. Jadi dia suruh hitung tempoh dalam hari dan jam. Okey. Harinya yang ini 30 Mac hingga 3 April, jamnya yang ini. Jadi dia suruh hitung tempoh dalam hari dan jam. Dia mahu jawapan kamu dalam hari dan jam. Jadi kamu boleh buat garis masa begini. Okey, mula-mula letakkan 30 Mac, masa mula ni 30 Mac pukul 9 pagi sehingga 31 Mac pukul 9 pagi ni ialah berapa hari di sini? 30 hingga 31 ni ialah 1 hari. So sini 1 hari. Okey. Okay, next 31 Mac hingga 1 April, ini pun 1 hari. 1 April ke 2 April, 1 hari. Okay. 2 April hingga 3 April, 1 hari. Okey, dia stop sampai 3 April saja. Ya. Yang tu senang. Senang. Okey, dia akan stop sampai 3 April. Tapi yang ini masih pukul 9 pagi. Dia mahu sampai pukul berapa ni? 3 petang. Jadi kamu akan sambung. Ini kamu dapat sudah 4 hari. Jam lagi kamu kena cari. 9 pagi sampai pukul 3 petang tu berapa jam? Okey. Jadi tengok 9 pagi hingga 12 tengah hari. 9 ke 10. 9 sampai 10, 1 jam. 10 sampai 11, 1 jam. 11 sampai 12, 1 jam. Jadi sini 3 jam. Dan yang terakhir, 12 tengah hari sampai pukul 3 petang. 12 sampai 1, 1 jam. 1 sampai 2, 1 jam. 2 sampai 3, 3 jam. Jadi ini pun 3 jam. Jawapannya kita akan dapat 4 hari. 6 jam. Tambah tak ni? Garis masa yang kamu dapat tu tambah tak? Jawapan dia 4 hari 6 jam. Soalan kedua, nyatakan tempoh dalam jam. Yang dia bagi tadi jawapan hari dan jam. Jadi kamu kena tukar hari ni kepada jam. Satu hari ialah 24 jam. Jadi dia mahu 4 hari. 4 hari berapa jam? Macam mana cara menukar? Kamu kena dah darab 24 darab 4. 4 darab 4, 16. 4 darab 2, 8. Tambah 1, 9. Jadi 96 jam. Itu baru untuk 4 hari. Tapi ada tadi kan 6 jam. Jadi kamu kena tambahlah 96. Tambah 6. Jawapan akhir akan jadi 102 jam. Okay. Kalau kamu dengar suara anak-anak saya tu, abaikan je. Okay, kita teruskan. Okay, umur Datuk ialah 6 dekad 7 tahun. Umur abang 2.5 dekad. Tukar umur Datuk kepada dekad sahaja dalam perpuluhan. Okey, kita tahu 1 dekad ialah 10 tahun. Okey. Jadi sekarang dia mahu jawapan Datuk ni dalam dekad saja. 6 dekad 7 tahun ni dalam dekad je. Jadi kamu kena tukar 7 tahun ni kepada dekad. 1 dekad 7 tahun. Kalau 7 tahun, berapa dekad? Macam tu. Jadi 1 dekad ke 10 tahun ni, kalau tukar ke sini, kita buat operasi darab. Tapi kalau terbalik, tahun mau tukar pergi dekad, kita buat operasi
bahagi 7 bahagi 10. 7/10 ialah gerakkan titik perpuluhan ni ke mari, dia akan jadi 0.7. Jadi maksudnya umur Datuk ialah dalam perpuluhan, umur Datuk ialah berapa tadi? 6. 6 tulis balik perpuluhan 7 dekad. Ini melibatkan penukaran penukaran yang melibatkan darab 10 dan bahagi 10 ni senang saja. Maksud saya kalau soalan dia 6 dekad 1 tahun, maksudnya 6.1. 6 dekad 2 tahun, 6.2. 6 dekad 3 tahun, 6.3. Sebab dia 10 tahun. 10 tahun ni dia senang je kita mau tukar. Okay, next. Banyak sudah ni, terpaksa cikgu padam ni. Hitung jumlah. Jumlah ni operasi apa? Jumlah ni operasi tambah. Jumlah usia datuk dan abang dalam dekad dan tahun. Jadi kita padamlah dulu ni yang masih kata. Nanti kamu tak nampak pula. Okey, hitung jumlah usia datuk dan abang dalam dekad dan tahun. Dia mau dalam dekad dan tahun. Jadi ini dekad, ini tahun. Okey. Sinilah saya kira. Ini dekad, ini tahun. Kalau kamu kira di bawah ni, di bahagian B, dan kira macam cikgu. Okey, 6 dekad, 7 tahun. Jumlah tu operasi tambah. Umur abang 2 dekad, 5 tahun. Jadi tambah. 7 tambah 5, 12. 6 tambah 2, 8. Ini kita padam dulu ni. Okey. 6 tambah 2, 8. Lepas tu, 12 tahun ni dia lebih daripada 10 tahun. Tadi kita tahu 1 dekad 10 tahun. Tidak mau lebih, jadi kamu tolak. Tolak 10 tahun, mesti tambah 1 di sini. Tambah 1 di sini. Jadi jawapan akhir akan jadi 9 dekad 2 tolak 0, 2 tahun. 9 dekad 2 tahun. Sorry ya kalau tulisan cikgu buruk. Kalau kamu rasa macam tak berapa faham lah cikgu tulis, boleh tanya balik nanti. Okey, seterusnya tempoh masa membuat tugasan. Contoh Alisha, masa dia membuat tugasan ialah 1/2 jam. 1/2 kita sudah belajar. 1/2 ni maksudnya berapa minit? Maksudnya ni 3 jam 30 minit. Ini kita sudah belajar sebelum ni. Macam mana mau tukar. Si Damia ni orang lain. Damia 1 jam 20 minit lebih daripada Alisha. Damia lebih daripada Alisha. Maksudnya siapa yang lagi banyak? Damia, sebab dia lebih daripada. Bila dia lagi banyak, ini biasanya akan melibatkan operasi tambah. Tengok soalan 1. Soalan A, sorry. Lama ni soalan B ni. Okey, soalan A. Hitung masa dalam jam dan minit yang diperlukan oleh Damia untuk menyiapkan tugasan. Damia bukannya 1 jam 20 minit. Dia 1 jam 20 minit lebih daripada Alisha. Maksudnya kamu kena buat operasi tambah. Jadi 3 jam 30 minit tambah 1 jam 20 minit ni untuk cari berapa masa Damia menyiapkan tugasan. Jadi jawapannya ialah 4 jam 50 minit. Okey. Soalan kedua, soalan B. Berapa jumlah? Jumlah ni operasi tambah. Jumlah masa kedua-dua. Jumlah Alisha, ini Alisha sudah dapat tadi. Ini Damia. Jadi tambah dua-dua. Si Alisha 3 jam 30 minit. Si Damia 4 jam 50 minit. Okay. Jadi tambah, kita akan dapat, ni 80 minit, ni 7 jam. 1 jam 60 minit je, tapi tengok sini, dia lebih 60, cikgu tidak mau. Kalau terlebih, kamu tolak 60 jam, tapi, 60 minit, tapi tambah 1 jam di sini. Kamu tolak 60 minit, tapi tambah 1 jam di rumah jam ni. Ini rumah jam, ini rumah minit. Ini buruknya, kita apa?
Okey, ini rumah nenek. Jadi 8 tolak 6, 20. 7 tambah 1, 8. Jumlah masa kedua-duanya ialah 8 jam 20 minit. Okey, soalan seterusnya. Nigel menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan selama 3 tahun 6 bulan. Yang cikgu kasih bold ni ialah dia punya keyword atau inilah maklumat penting yang kamu kena tahu. 3 tahun 6 bulan ni maklumat penting. Amani menyambung pengajian dimatrikulasi selama 1/4 tahun sahaja. Hitung beza. Beza operasi apa? Tolak. Beza operasi tolak. Hitung beza masa dalam tahun dan bulan. Tempoh pengajian mereka. Dia bagi Nigel ngam sudah 3 tahun 6 bulan. Tapi yang Amani ni dia tidak tukar kepada bulan. Kita sudah belajar sebelum ni mau tukar tahun kepada bulan ialah 1 tahun 12 bulan. Jadi 1/4 tahun ni mau tukar kepada bulan ialah 1/4 darab dengan 12. Macam mana cara darab untuk sifir 4? Mansuhkan 4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3. Jadi 1/4 tu ialah 3 bulan. So Amani ni 1 tahun 3 bulan pengajian dia di matrikulasi. Sekarang bila sudah dapat Amani punya tempoh masa, barulah kamu cari dia punya beza. Ini rumah tahun, ini rumah bulan. 3 tahun 6 bulan. Beza tolak. Tolak 1 tahun 3 bulan Amani punya. Jadi jawapan akan dapat 2 tahun 3 bulan. Okey. Seterusnya. Okey, soalan B. Nigel bekerja di syarikat Digital Tech dan syarikat Awesome PC masing-masing selama 6 tahun 8 bulan untuk syarikat Digital Tech dan 7/3/4 tahun untuk syarikat Awesome PC. Soalan dia, berapakah jumlah tempoh dalam tahun dan bulan Nigel bekerja? Jumlah ni kamu tahu dia ialah operasi tambah. Tapi sebelum kamu tambah, kamu kena tukar dulu ini kepada bulan. 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau 3/4 tahun darab dengan 12 ialah mansuhkan macam tadi juga guna sifir 4. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. 3 darab 3 ialah 9 bulan. Jadi untuk yang ini ialah 7 tahun 9 bulan ya. Ini 7 tahun 9 bulan. Dapat dari mana tu 9 bulan? Dapat dari sini. 9 bulan. Bila kita sudah tukar ni, barulah kita boleh tambah. Ini rumah tahun, ini rumah bulan. 6 tahun 8 bulan yang ni tambah dengan 7 tahun 9 bulan. Jadi tambahkan. Ini dapat 17, ini dapat 13. Okey, sama macam tadi. 1 tahun 12 bulan. Yang ini dia terlebih 12. Jadi step dia sama juga macam tadi. Kamu tolak 12 kat sini. Tambah 1 di sini. 7 tolak 2, 5. 13 tambah 1, 14. So jawapan akan jadi 14 tahun 5 bulan. Okey. Soalan seterusnya. Untuk soalan seterusnya, dia bagi kalender Julai dan Ogos tahun 2020. Soalan dia, ulang tahun kelahiran Ashley pada 23 Julai 2020. Sini, 23 Julai di sini. Hitung tempoh dari ulang tahun kelahirannya hingga hari kebangsaan. Dari ulang tahun kelahirannya ni berapa hari? Di sini sampai hari kebangsaan. Sekarang kamu kena tahu hari kebangsaan tu 31 Ogos. Ni jangan ada yang tidak tahu. Hari kebangsaan ialah 31 Ogos. Jadi kamu kena kira
31 Ogos ni ialah 31 Ogos. Bulan Ogos ni ada 31 hari. Maksudnya yang ini kamu tidak perlu lagi kira daripada 1 hingga 31 Ogos ni tahu sudah 31 hari. Yang kamu perlu kira ialah berapa hari dari bulan 23 Julai hingga 31 Julai. Jadi kira di sini 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak sampai. 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari. So, untuk bulan Julai ada 9 hari. 9 hari di bulan Julai tambah dengan 31 hari di bulan Ogos, kamu akan dapat 40 hari. 40 hari ini ialah tempoh masa dari ulang tahun kelahiran Ashley hingga hari kebangsaan. Jadi, happy belated birthday Ashley. Kamu boleh ucap dengan dia happy belated birthday. Okay, next. Okay, soalan B. Soalan B, ulang tahun kelahiran Farah 24 hari lebih awal daripada Ashley. Jadi ini keywordnya 24 hari lebih awal. Ashley tadi 23. Dia 24 hari lebih awal. Maksudnya kalau Ashley bulan Julai, dia mestilah sebelum Ashley lah, mungkin di bulan Jun. Kita kira nanti hari dia. Soalannya, bilakah tarikh ulang tahun kelahiran Farah? Jadi di sini dari 23 Julai ni kamu kena kira ini 23 Julai sampailah 1 Julai ni berapa hari sudah? Di sini 23 hari sudah. Dia cakap 24 hari lebih awal. Jadi kamu kurang berapa hari? 1 hari lagi. 1 hari sebelum 1 Julai itu berapa? 1 hari sebelum 1 Julai itu berapa? Sebelum bulan Julai, bulan Jun. 1 hari sebelum bulan 1 Julai ialah 30 Jun. Jadi 24 hari itu 24 hari lebih awal daripada Ashley itu maksudnya ialah jawapan dia 30 Jun 2020. Itulah hari jadi, hari ulang tahun kelahiran Farah. Okey, soalan seterusnya, dia bagi tarikh mula ialah 1 Jun 2019. Manakala tarikh tamat pada 30 Ogos 2022. Hitung tempoh dalam hari bagi tarikh di atas. Semua dalam hari ya. Jadi, untuk hitung tempoh dalam hari, pertama, 1 Jun 2019. Kamu tengok tahun dia dulu. Tahun dia berbeza. 2019 hingga 2020 berapa hari? 2020 ni ialah tahun lompat. Tahun lompat ni berapa hari? 366 hari. Sebab dia tahun lompat. 2020 hingga 2021 ialah 365 hari. 2021 hingga 2022 pun ialah 365 hari. Soalan dia bagi, dia mahu sampai 30 Ogos 2022. Kita baru sampai 1 Jun 2022. Jadi kamu kena kira 1 Jun 2022 sampai 30 Ogos. Kita start 1 Jun hingga 30 Jun dulu. 1 Jun hingga 30 Jun ialah 30 hari. 1 Julai hingga 31 Julai ialah 31 hari. 1 Ogos hingga 30 Ogos ialah 30 hari. Jadi semua ni kamu kena tambahkan. 366, 365, 365 semua dalam unit hari ya. 21, 30. Tambahkan semua ni 5 tambah 5, 10. 10 tambah 7, 17. 6 darab 3, 18. 18 tambah 1, 19. 19 tambah 3, 22. 22 tambah 6, 28. 3 darab 3, 9 tambah 2, 11. Jadi jawapan akhir ialah 1187 hari. Okey. Kalau ada soalan, ada kemusykilan pasal tahun lompat ke apa, boleh WhatsApp cikgu ya.
Okey, tadi kita dapat jawapan A ialah 1187 hari. Soalan B, tempoh masa yang di atas ni maksudnya yang A ni dipendekkan 6 minggu. Hitung bilangan hari yang terbaru. Dipendekkan, dikurangkan masa dia sebanyak 6 minggu. Jadi kamu kena cari dulu satu minggu tu. Satu minggu berapa? Satu minggu. Kamu tahu sudah satu minggu Isnin sampai hari Ahad ialah 7 hari. Jadi kalau 6 minggu berapa hari? 6 minggu maksudnya kamu tambahlah 7, tambah sebanyak 6 kali ataupun 6 darab dengan 7. Darab dengan 7 ini dapatlah 42 hari. Jadi dia dipendekkan selama 42 hari. Dipendekkan, kamu buatlah operasi tolak. 1187 hari tolak 42 hari. 725, 8 tolak 4, 4. Ini 1145 hari jawapan dia. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Ada soalan boleh tanya cikgu terus ya. Bila-bila saja. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.